Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adik Farhan binti Muhammad Yusri IP12752 dan kawan-kawan saya Nur Maisara, Nur Syuhaida, Nur Andia Nabiha dan juga Dabna Usna akan membentangkan analisis kes permohonan poligami di negeri Selangor. Saya akan menceritakan tentang pengenalan poligami ini disering menjadikan bualan dan kontroversi serta mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Islam mengharuskan poligami bagi lelaki yang berhasrat untuk mengamalkannya, namun perlulah mengetahui keharusan sebuah perkahwinan poligami dan keharusan Islam terhadap perkahwinan poligami ini dia bukanlah sekadar mengehadkan bilangan isteri yang dibenarkan berkahwin dalam satu masa, tetapi juga keadilan yang merupakan unsur terpenting untuk perkahwinan tersebut. Sebelum kedatangan Islam, poligami ini dijalankan tanpa batasan. Saat Islam mula datangnya kabilah Saqif, kebanyakannya mereka ni beristeri lebih daripada 10 orang. Lepas tu setelah datangnya Islam ni, mereka dihadkan untuk menjadi 4 sahaja. Seterusnya peruntukan undang-undang berkaitan. Seksyen 23 dalam Enamen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003. Enamen ini dia telah meletakkan beberapa syarat sebelum lelaki itu boleh dibenarkan poligami. Antaranya adalah pertama, seseorang itu perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada mahkamah terlebih dahulu sebelum berkahwin lain. Seksyen 124 menyatakan bahawa jika lelaki tidak memperolehi kebenaran berkahwin lagi, maka dia melakukan suatu kesalahan yang hendak dihukum denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Yang keempat, permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan satu ikrar. Yang kelima, permohonan itu diterima, mahkamah hendaklah memanggil pemohon atau isteri dan isteri-isterinya yang sedia ada supaya hadir permohonan itu didengar. Pendengaran permohonan itu diadakan secara tertutup, maka mahkamah tu perlulah berpuas hati dengan 5 perkara sebelum ia memberi kebenaran, iaitu syarat atau ketetapan kebenaran poligami ni. Yang pertama, isteri sedia ada tu mandul, uzur jasmani tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar, gila di pihak isteri-isteri atau isteri-isteri yang sedia ada. Yang kedua, suami tu dia mampu menanggung isteri dan isteri dia yang sedia ada. Lepas tu yang ketiga, suami tu mampu memberi layanan adil kepada semua isterinya mengikut hukum syarak, kemudian tidak mendapat darar terhadap perkahwinan yang sedia ada. Baiklah, seterusnya saya sambung lagi. Seksyen 23 juga menyatakan bahawa salinan permohonan poligami akan diserahkan kepada isteri atau isteri-isteri sedia ada. Mana-mana pihak yang terkilan atau tidak berpuas hati dengan apa-apa keputusan mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu. Kemudian sesiapa yang melanggar Seksyen 1 tadi, dia hendaklah bayar dengan serta-merta semua jumlah mas kahwin dan pemberian yang perlu dibayar kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada, dan jumlah itu jika tidak dibayar sedemikian boleh dituntut sebagai hutang. Seterusnya, mahkamah boleh dan mempunyai kuasa untuk menetapkan nafkah, giliran dan perisytiharaan harta sepercarian. Saya Nur Syuhaida binti Nur Azmi P121376. Prosedur poligami di Malaysia. Di Malaysia, setiap negeri memperuntukkan prosedur poligami yang berlainan, tapi atas dasar sama, itu untuk meminta kebenaran daripada mahkamah. Sebagaimana yang kita lihat merujuk kepada Seksyen 23 Subseksyen 3 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 menjelaskan tentang seseorang lelaki yang sudah berkahwin perlu meminta kebenaran secara bertulis daripada mahkamah untuk melangsungkan perkahwinan dengan perempuan lain, iaitu berpoligami. Apa yang perlu pemohon lakukan untuk memohon kebenaran poligami iaitu pemohon perlu mengemukakan dokumen-dokumen yang mahkamah minta, iaitu
pemohon perlu mengemukakan ikrar tentang alasan-alasan patut atau perlu perkahwinan tersebut, pendapatan pemohon, komitmen dan tanggungan kewangan yang pemohon perlu tanggung, termasuklah bakal isteri, dan mengemukakan pandangan isteri yang sedia ada tentang perkahwinan tersebut. Selepas pihak mahkamah menerima borang permohonan ini, mahkamah akan menghantar surat saman kepada si pemohon, isteri dan bakal isteri, wali kepada bakal isteri, dan mana-mana orang yang boleh memberi keterangan tentang perkahwinan ini. Mahkamah akan mengarahkan mereka untuk hadir ke mahkamah dan untuk membicarakan tentang perkahwinan yang disyadakan ini secara tertutup. Jika mahkamah berasa berpuas hati terhadap keterangan dan alasan-alasan tersebut, mahkamah akan meluluskan permohonan poligami tersebut. Tapi jika sebaliknya, mahkamah berhak untuk menolak permohonan tersebut. Jika mahkamah mendapati ada pasangan melangsungkan perkahwinan poligami tanpa kebenaran, mereka akan dikenakan hukuman di bawah Seksyen 124 Nama Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003. Baiklah, seterusnya lihat pada statistik poligami di Selangor. Berdasarkan statistik Mahkamah Syariah Negeri Selangor, poligami tanpa kebenaran meningkat, menunjukkan peningkatan. Kalau lihat pada data statistik permohonan, tuntutan poligami ini tanpa kebenaran pada tahun 2015 hingga 2017, kes poligami tanpa kebenaran mahkamah meningkat sebanyak 127 kes dari 157 kes pada tahun 2015 kepada 284 kes pada tahun 2017. Peningkatan itu terjadi 127 kes dari 2015 hingga 2017 dan penurunan 4 kes sahaja pada tahun 2018. Menunjukkan kes poligami tanpa kebenaran banyak dilakukan dan angka itu boleh dikatakan masih tinggi berbanding daerah negeri-negeri bahagian yang lain. Assalamualaikum, saya Nur Aliana Biha binti Muhammad Nordin, nombor matriks P125186. Saya akan menerangkan tentang permohonan poligami yang diluluskan. Seperti yang kita tahu, di dalam enakmen negeri-negeri ada diperuntukkan dia punya prosedur yang diperlukan untuk memohon poligami. Jadi, untuk mengetahui sama ada kita punya permohonan untuk diluluskan ataupun tidak, kita kena penuhi syarat-syarat berikut, iaitu kahwinan tu patut atau perlu. Kita kena tengok faktor isteri-isteri yang ada tu perlu ke tak untuk ditambah isteri baru. Yang kedua, bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung sebagaimana dikenahi hukum syarak. Maksudnya dia boleh tanggung isteri pertama dan isteri kedua tu sama rata. Yang ketiga, bahawa pemohon akan memberi layanan sama rata. Yang keempat, bahawa perkahwinan itu tidak akan menyebabkan darar kepada pihak-pihak. Dan yang kelima, bahawa perkahwinan itu tidak akan merendahkan secara langsung ataupun tidak langsung taraf kehidupan yang dinikmati dengan munasabah oleh isteri-isterinya. Jadi kita tengok biasanya bila syarat tersebut telah dipenuhi, barulah mahkamah akan meluluskan permohonan tersebutlah. Dan di negeri-negeri biasanya kalau sama ada isteri tu tahu ataupun tidak tahu bahawa suami dia tu mohon poligami, mahkamah memang akan hantar saman dan penyata tuntutan kepada pihak isteri. Kita tengok contoh kes permohonan poligami yang diluluskan. Yang pertama, Muhammad Izzuddin bin Ilyas lawan Nurzita binti Hassan. Kes ni adalah permohonan poligami, plaintiff dan defendant adalah suami isteri dengan 5 orang anak. Jadi plaintiff dan defendant bersetuju dengan permohonan ini. Jadi sama ada defendant meluluskan ataupun tidak, sama ada plaintiff meluluskan atau diluluskan ataupun tidak, mahkamah melihat kepada alasan-alasan dia, mahkamah berpuas hati. Jadi syarat-syarat tersebut semua telah dipenuhi dan ada juga syarat yang mana yang telah dipersetujui tentang giliran bermalam plaintiff dengan isteri pertama selama 4 hari seminggu, dengan isteri kedua selama 3 hari seminggu. Nafkah sebanyak 1,000 pada setiap isteri, 1,000 seorang, dan juga nafkah untuk 1,500 sebulan untuk anak-anak bersekolah bagi isteri-isteri.
Kes yang kedua ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Farhana binti Muhammad Yusri, P120752. Okey, terdapat 6 faktor permohonan poligami yang ditolak. Yang pertama adalah harus mendapat kebenaran isteri yang sedia ada dahulu sebelum berpoligami, yang mana jika pemohon tidak dapat kebenaran isteri, maka permohonan poligami itu akan ditolak. Yang kedua adalah apabila permohonan poligami itu adalah bukan patut dan perlu, yang mana ia ada diperuntukkan di bawah Seksyen 23.05A Enamen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Contoh satu permohonan poligami yang patut dan perlu adalah apabila isteri yang sedia ada itu mandul ataupun berpenyakit. Yang ketiga, apabila permohonan poligami itu ditolak apabila kedudukan ekonomi suami itu tidak stabil, yang mana kedudukan ekonomi suami harus stabil untuk dia menanggung isteri yang sedia ada dan juga bakal isteri serta orang-orang di bawah tanggungan dia. Okey, kemudian apabila pemohon tidak dapat berlaku adil, yang mana perkara ini berdasarkan Seksyen 23 kuasa 5C, yang mana perkara ini ada dinyatakan di dalam surah An-Nisa ayat 43. Kemudian jika mana kamu takut untuk berlaku adil, maka kahwin saja satu. Okey, yang seterusnya apabila wali tidak membenarkan sesuatu poligami itu, kerana wali merupakan syarat pernikahan. Jadi jika wali tidak membenarkan poligami tersebut, maka poligami itu akan ditolak. Yang terakhir, apabila pemohon gagal untuk mengikut prosedur poligami, yang mana permohonan poligami di mahkamah prosedurnya adalah ketat, maka harus ikut, kalau tak kerana permohonan tersebut akan ditolak. Yang mana perkara ini boleh tengok kes Ruslan lawan Fauzia, yang mana Ruslan tidak mengikut prosedur poligami tersebut, maka mahkamah menolak permohonan tersebut. Saya Nurul Syuhaida binti Nur Azmi, P121376. Okey, kesimpulan bagi tajuk kajian kami iaitu analisis kes permohonan poligami di negeri Selangor, iaitu asal hukum kepada amalan poligami itu adalah harus, namun si pemohon itu perlu memohon dan mematuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh mahkamah di negeri tersebut agar tidak akan menimbulkan segala persepsi buruk tentang amalan poligami ini. Dan pihak mahkamah tinggi juga berperanan untuk memastikan si pemohon ini untuk mematuhi prosedur yang telah ditetapkan agar hak keadilan terutama kepada isteri dan anak-anak itu terjamin dan tidak terabai. Dan selain itu, langkah ini penting untuk menjaga imej mahkamah syariah tersebut sebagai salah satu institusi agama Islam dan menjaga kemaslahatan umat Islam dan juga merupakan institusi kekeluargaan yang harmoni di Malaysia. Terima kasih.